Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah Dun Sabah rasmi dibubarkan, mulailah orang memberikan hujah mereka, memberikan pandangan, cadangan mereka. Siapa yang layak menjadi calon Ketua Menteri Sabah. Saya sendiri pun ada pemerhatian, saya juga ada buat analisis siapa yang mungkin boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Saya yakin Anda pun ada calon Anda sendiri. Nah, berkaitan dengan ini, ada satu soalan yang terlintas di pikiran saya. Bagaimana kalau tiba-tiba had umur calon Ketua Menteri Sabah di-update ataupun ada pembaharuan. Kalaulah had umur itu mungkin 55, 65 ataupun 70 tahun. Adakah beberapa calon yang Anda pilih tidak layak? Nah, itu hanyalah soalan saya. Jadi saya mempersediakan 3 peringkat umur ini, 55, 65, dan 70. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit, masalah kesehatan, sakit pinggang, sakit paru, sakit lutut, kencing manis, kolesterol darah tinggi, gout, gastrik. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. So, kepada Anda di luar sana yang ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Nah, saudara-saudara, saya tanya rakan saya. Perbandingan 3 had umur calon Ketua Menteri Sabah. Nah, ini maklumat yang saya dapat daripada kawan saya. Pertama, umur 55 tahun. Kelebihan, masih bertenaga, aktif turun padang, dekat dengan generasi muda, ada cukup pengalaman politik, biasanya sudah 20-30 tahun dalam arena, lebih mudah bawa pembaharuan dan ide baru. Kelemahan, kadang belum cukup seniority dalam gabungan politik besar, susah dapat restu parti lama. Pertanyaan seterusnya, sesuai ke tidak? Paling ideal, gabungan tenaga dan pengalaman yang seimbang. Oke, kita ke had umur yang kedua, yaitu 65 tahun. Sangat matang dan berpengalaman luas dalam pentadbiran, mudah diterima oleh parti dan pemimpin kanan lain. Ada jaringan kuat di peringkat persekutuan. Kelemahan, kurang tenaga untuk turun ke kawasan luar bandar selalu. Cenderung lebih berhati-hati, lambat buat keputusan. Sesuai atau tidak? Masih sesuai, tapi perlu pembantu muda yang kuat. Kita ke had umur yang seterusnya, yaitu 70 tahun. Tokoh sangat dihormati, ada aura dan pengaruh besar, sesuai untuk fasa peralihan atau kerajaan sementara. Kelemahan, oke, ini yang kita mau dengar. Tenaga menurun, cabaran kesehatan, sukar adaptasi dengan tren dan keperluan generasi muda. Sesuai atau tidak? Kurang sesuai untuk jangka panjang, tapi boleh jadi penasihat, bukan peneraju utama. Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, menurut situasi politik di Sabah antara kepimpinan utama yang disebut-sebut boleh menjadi Ketua Menteri Sabah, sudah pasti nama yang pertama tidak asing lagi, Haji Jinur. Menurut kawan saya, harap maklumat daripada kawan saya ini tepat. Kalau tak tepat, tolong betulkan di ruangan komen. Haji Jinur, 10 Mei 1955, umur 70 tahun. Jeffrey Kitingan, 22 Oktober 1947, umur 78 tahun. Bung Mokhtaradin, 15 September 1959, umur 65 tahun. Wetram Bahanda, 25 Mei 1970, umur
55 tahun. Manakala Syafiq Abdal 20 Oktober 1957 umur 68 tahun. Nah, saudara-saudara, berdasarkan umur beberapa nama pemimpin yang tertinggi di Sabah ini, kita boleh lihat kalaulah had umur akan ada update baru. Yang layak di sini mungkin hanya tinggal Wetrom Bahanda 55 tahun. Manakala Jeffrey Hajiji dan juga Syafiq Abdal mungkin bukan lagi pilihan. Tapi ini semua hanyalah kajian saya dan tidak resmi. Dan rakan saya ini adalah ChatGPT. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, PRN 17 sudah menghampiri kita. Hari ini bertarik 7 Oktober saya telah menerima satu lagi maklumat. Kali ini berkaitan dengan bersatu. Sebelum ini pergolakan bersatu yang kita sudah terima, yang kita sudah dengar. Bermula daripada perhimpunan, kita dapat lihat kekecohan berlaku. Dan disusuli pula dengan berita sebelum ini, ahli parlimen wakil rakyat bersatu yang berpaling tada. Dan ada pula yang berkata Wan Saiful dan Azmin Ali bakal berperang. Ada yang kata bersatu dah jadi bergaduh. Pergolakan bersatu, satu demi satu timbul yang menimbulkan mungkin pembawaan yang tidak baik kepada bersatu sehingga penyokong-penyokong dan rakyat mulai hilang keyakinan. Nah, satu lagi berita, bersatu bergolak. Kenapa bayang-bayang skandal lama muncul kembali? Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini 90 kapsul, ini 60 kapsul. Saudara-saudara, mungkin kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, masalah gout, gastrik, kencing manis, diabetes, kolesterol darah tinggi, sakit bahu, sakit sendi, sakit lutut, dan apa sahaja masalah penyakit yang Anda alami. Mungkin transfer factor adalah jawaban kepada cita-cita doa Anda untuk sembuh semula. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Parti Bersatu kini berdepan badai dalaman paling getir sejak penubuhannya. Tuduhan yang dilemparkan oleh Wan Saiful terhadap Setiausaha Agung Parti Azmin Ali mengaitkan beliau dengan video seks yang pernah menggoncang politik Malaysia pada 2019 membuka semula lembaran lama yang ramai sangka sudah terkubur. Namun di sebalik tuduhan dan penafian itu terbit persoalan besar. Siapa yang sebenarnya sedang digoncang dan siapa yang mahu menggoncang? Video semburit sendakan yang dahulu menjadi simbol kejatuhan moral dan perebutan kuasa kini kembali menghantui pemain-pemain politik utama. Penyokong dan penentang bersuara, tuduhan dan serangan balas berterusan. Dan parti yang satu ketika melawangkan semangat perpaduan kini berpecah dua. Adakah ini sekadar episode lama yang berulang atau tanda bahawa kuasa dalam bersatu sedang disusun semula dari dalam? Nah, ini saya dapat daripada kinitv.com.
Nah, adakah dengan ini Muhyiddin sebagai presiden bersatu dalam bahaya? Adakah ini boleh memberi kesan kepada status Muhyiddin sebagai presiden bersatu dan sekali dengan pengurusi Perikatan Nasional? Adakah ini boleh menyebabkan pembubaran bersatu sebelum PRU16? Adakah ini boleh menyebabkan perpecahan terbesar dalam parti bersatu? Nah, saudara-saudara, berkaitan isu ini, Anda boleh memberikan pandangan dan komen Anda. Sekiranya Anda setuju Muhyiddin keluar bersatu, tubuh bersatu baru bersama dengan Kem ataupun rakan yang setia bersama Muhyiddin, Anda boleh komen di bawah. Setuju. Kalau Anda tak setuju, Anda boleh berikan cadangan kepada Muhyiddin supaya bersatu terus dapat menjadi parti yang bersatu.